Boleh lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, kawan-kawan di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Sebenarnya video ataupun kenyataan ini dibuat kerana isu berkaitan dengan Jekyll ini timbul. Jadi macam-macam pendapat orang lah. Pengguna marah lah, ya, marah dan sakit hati lah, geram lah, macam-macam, ya. Sebenarnya pada yang marah dan sakit hati tu memang patut pun. Maknanya tindakan kita itu kerana kita sensitif. Kita sensitif dan kita mengambil langkah untuk manifestkan kita punya perasaan, ya, untuk marah. Kalau saya masa muda-muda dulu, masa agresif cukup itu pun macam tu juga, ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa dalam keadaan hari ini yang berlaku, ya. Dan ini kalau saya muda-muda dulu, saya pakai ruler. Saya ruler ke kayu ke. Tapi sekarang ni mungkin dah tua, ya, mungkin dah tua sikit, mungkin pengalaman mengajar kita, kan. Jadi dalam isu ini kita tengok sebenarnya memang kesalahan telah berlaku. Kesalahan telah berlaku di mana ianya tidak harus berlaku. Dan sebelum ini pun, saya ni pun juga dikenali sebagai kaki boykot. Memang dari dulu lagi kita boykot macam-macam. Kita boykot Starbucks lah, kita boykot High Five lah. Ada sebab-sebabnya tertentu, ya. Tapi dalam konteks hari ini, ia melibatkan sebuah syarikat yang kita lihat Alhamdulillah dengan sokongan kita semua, dia menjadi cukup maju dan berjalan ke hadapan dengan baik sekali, ya. Jadi bila timbul isu salah seorang saudara dia ataupun adik dia mengeluarkan statement yang tidak cantik dan disusuli dengan berbagai jawapan yang menjadikan netizen marah. Dan saya, macam saya sebut tadi, saya setuju dengan kemarahan itu. Cuma saya nak share sikit, ya. Kita ni baru ni yang kena marah pun dah ramai, dah macam-macam orang, ya. Jadi kita ni di PPIM, jadi kita mengharapkan, ya, situasi ini mengajar kita semua mengajar kita semua, ya. Contohnya pengguna, peniaga, semua sekali. Sebenarnya saya nak cerita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita buat satu kempen dalam masa terdekat ni akan keluar, itu kempen anti sombong. Pasal kadang-kadang statement yang dibuat ni oleh kerana rasa sombong, rasa kita lebih daripada orang lain, rasa kita mempunyai keupayaan untuk buat apa saja. Jadi kita terpengaruh. Pasal yang buat kita sombong ni sebenarnya tak boleh. Sombong sebesar zarah pun tak masuk syurga. Jadi cuba bayang, ya. Jadi yang membuat kita sombong ni setan-setan ni kat tepi sana lah, yang bisik macam-macam, suruh macam ni, suruh beli barang mahal lah, suruh beli segala-galanya, suruh tunjuk pada orang lah. Jadi ini yang kita nak share, ya. Kita nak share, ya. Kita tidak mahu. Kita mahu selepas COVID ini, kita nak masyarakat kita berbeza. Kita kepada new norm. Orang kaya tak mesti sombong. Orang kaya tak perlu sombong. Orang berpangkat pun tak mestinya mengasingkan diri. Kita nak ubah budaya ini. Maknanya kita harap semua rakyat Malaysia, come, sekali kita ubah. Kita ubah yang baik. Dan sesiapa yang buat tak baik, kita akan denda. Denda tu lah. Tapi macam ni, kita kena tengok juga, ya, pasal kita pun tidak mahu mengadili keadaan dengan tidak secara betul. Pasal kalau yang buat statement itu, contohnya ketua atau pemilik utama syarikat itu, maka mungkinlah kita kena ambil tindakan yang lebih keras, ya, lebih keras. Tapi dalam konteks ini yang buat statementnya orang lain. Jadi yang buat statementnya adik dia. Jadi tidak mewakili atau bercakap bagi pihak yang lain-lain. Jadi saya rasa kalau kita nak denda yang lain-lain, adik-beradik yang lain-lain, dan denda bangsa Melayu sendiri, orang Islam sendiri, dan juga mendenda pekerja esok, pasal saya yakin kempen yang dibuat, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat, memang jadi. Ya, memang jadi. Jadi kita harap hari ini kita mungkin nak ubah perspektif. Biar semua orang menghormati dasar ataupun kita faham memahami untuk
hormat menghormati hak-hak kita masing-masing. Tak kisah orang Melayu, orang Cina, orang apa benda pun ya. Jadi kita alhamdulillah nampaknya kesedaran orang Islam lebih bagus sekarang ini. Orang Melayu lebih bagus. Kalau kita tengok zaman dulu, mungkin kalau kita kena tipu ke bagi babi ke bagi apa orang bukan Islam buat pun kita biasa aja. Ada satu masa itu baling babi kat masjid pun ada juga berlaku. Jadi ini yang kita rasa kita kena lihat balik ya. Lihat balik maknanya kita ambil kesempatan ini untuk membawa perubahan. Kerana hanya dengan berlakunya perkara-perkara besar biasanya perubahan dapat dilaksanakan. Okey, jadi balik cerita tadilah yang kita tak nak mendenda ataupun membuat satu keputusan yang disebabkan kita buat keputusan itu orang dah tutup berniaga, orang tak ada kerja, terutama musim Covid ni lagilah 6,000 pekerja contohnya disebabkan boikot yang kita tuan-tuan buat ini, dia akan jadi, dia akan membawa efek. Jadi kita nak semua orang tahu, bukan orang Cina, orang India, semua orang kena faham, orang agama apa pun kena faham, hidup di Malaysia kena belajar hormat menghormati. Jadi dalam konteks ini yang buat salah tu seorang, dan dia juga telah berminta maaf ya kepada kita ya. Jadi saya rasa macam inilah. Saya pun sebenarnya kalau jenis boikot ni memang kerja saya daripada dulu. Jadi saya teringat ya, antara ini saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya ni bukan menyokong tidak apa benda, cuma kita bergerak melalui agenda. Agenda kita perlu luas dan kadang-kadang kita kena berkorban. Perasaan marah pun kena berkorban juga ya. Macam itulah kita kalau nak berjaya, kita merancang. Macam Cina, saya nak share ya, kita belajar daripada Cina juga. Cina zaman dulu, sebenarnya zaman 50-an, masa itu Cina dikuasai oleh Barat dan Manchu. Cuba bayangkan di Taman Bunga di Peking, di Beijing masa tu tertulis Chinese and dogs and Chinese are not allowed. Ditulis macam tu. Maknanya dia ada diskriminasi, tapi orang Cina dia sabar, dia berkorban, dia tak kisahlah sorry ke apa benda. Kita pun kadang-kadang kena juga strategi. Jadi dalam konteks ini, strategi yang kita perlu buat adalah alhamdulillah maknanya sekarang ni orang kuasa pengguna ada. Kalau zaman dulu tu kurang. Jadi hari ini insya-Allah kuasa pengguna ada, kita satukan kuasa pengguna ini untuk menjaga isu-isu yang berkaitan dengan agama, bangsa, bahasa, kemanusiaan. Ini kita kena pegang. Dan maknanya kita boleh mobilize, macam tuan-tuan sendiri boleh menggerakkan jentera ini. Dan sebenarnya zaman dulu lebih kurang dalam saya ingat 20 tahun lebih dulu, saya teringat masa tu Petronas dia punya jualan tak tinggi. Jualan dia 1/4 daripada kebanyakan stesen Shell di sebelah Petronas. Ini zaman dulu. Ini memang saya kenal kawan saya di situ yang menjaga stesen ini, nama dia Husnin. Husnin ni orang Terengganu yang menjaga retail. Dan sale, dia kata sale memang begitulah. Maknanya Petronas pun sale dia, orang Melayu pun lebih lampak gaya masa tu pun lebih suka kepada Shell. Sekarang ni pun ada juga. Tapi yang saya nak kongsi adalah begini. Sale dia jatuh. Sale dia memang bukan jatuh, maknanya tak naik sangat kalau berbanding dengan Shell yang promosinya Ferrari lah, segala benda lah. Jadi saya nak share masa tu kita pergi jumpa dia. Saya masa tu berjumpa juga Menteri Keuangan, masa tu dia penasihat keuangan Tan Sri Nur Muhammad Yaakob. Kita pergi jumpa dia kerana kita tahu keadaan masa itu orang Melayu sentimennya tidak sekali lagi kepada prinsip perjuangan. Prinsip perjuangan kena pegang ya. Jadi dalam konteks cerita Petronas tu, bila ini berlaku, kita beritahu dia tak apa, kita akan buat promosi stesen minyak Petronas. Masa tu yang bos di situ tak silap saya Datuk Anwaruddin Ahmad Osman, kawan jugalah. Jadi bila kita beritahu kita akan naikkan, kita akan buat kempen supaya orang Melayu, orang Islam pergi cari minyak Petronas. Jadi bila itu terjadi, bila kita ada buat talk, kita buat kursus, kalau 500 orang datang pun kita kata hari ini setelah habis kursus, empowerment kursus kita hari ini adalah minyak mesti Petronas. Itu kita punya kempen jelas. Itu antara kempen-kempen yang kita buat ya. Dan selepas 2 tahun alhamdulillah sale hampir mendekati.
Maknanya of course lah Petronas pun buat iklan, buat apa, tapi yang 500 orang datang tu mungkin 300 belum Petronas, tapi bila kita bagi empowerment, jadi dia pergi, dia memang isi minyak Petronas. Jadi maknanya kita menolong. Dia setuju tak setuju, sokong tak sokong Petronas sekarang ni, itu kita tak tahu, tapi maksud kita macam ni. Ini yang saya nak share ni. Kita sokong minyak Petronas kerana ia adalah minyak syarikat negara kita, dan kebanyakannya dibuat di servis ataupun dijaga oleh orang Islam sendiri. Okey. Malangnya selepas kawan saya pencen diganti oleh orang-orang lain yang cukup sombong. Pada saya sombong, nak angkuh dah, nak jumpa pun tak nak. Cuba yang kita nak jumpa, dia kata tak ada kepentingan nak jumpa. Inilah dia sombong yang saya cakap tadi. Banyak orang kita sombong, bongkak, takabur pun ada. Tapi kita tidak pergi balik masa tu. Kita tidak kata, sekarang ini kau kena, kita tak usah beli minyak Petronas pasal kebanyakannya sombong. Tidak. Saya sendiri personally, walaupun saya pun banyak marah Petronas, kadang-kadang makin hamun pun ada, yang bukan masalah dia orang Iran lah, apa benda, kontrak ni memang macam-macam laporan yang kita terima, yang sombong, yang tak melihat pada kita, tak melihat pada pengguna, yang kiranya kerja dia je lah, kerja cara profesional dia, yang kadang-kadang tak sampai ke mana pun. Tapi ini terjadi. Ya, dan dia tidak memandang jadi, tapi kita oleh kerana ini Petronas milik negara, milik orang, jadi kita diam aja. Tak apa. Minyak sampai hari ini saya tidak pernah beli minyak yang lain selain pada Petronas, walaupun banyak bingai-bingai kat sana tu, saya macam tak berapa suka lah. Pasal tak ada semangat. Semangat menolong tu pun macam nak jadi apa? Jadi kita balik cerita macam inilah. Dia pun mungkin dah sedar. Dia pun mungkin saya yakin, saya tengok Datuk Feroz pun buat statement. Dan memang saya tahu dia orang ini amat biasa. Jadi kita tak maulah, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merayu, maknanya kalau boleh dalam isu ini, esok mungkin secara bersendirian kalau nak handle, kita handle selepas ini. Tapi saya tidak mahu kempen ini merosakkan agenda BMF kita yang kita buat. Dan ia sudah tentu kemarahan tuan-tuan, kesilapan yang dilakukan bukan untuk Jekyll saja. Sebelum ini pun kenyataan yang InsyaAllah dia orang tidak akan buat lagi. Dan percayalah, kita insyaAllah kita boleh buat sesuatu, kerana kita hendak memanggil semua ini, mereka peniaga-peniaga ini, supaya faham. Hari ini dia faham. Maknanya hari ini dia faham kuasa pengguna Islam ada. Jadi ini yang kita nak teraskan. Maknanya kita tak mahu siapa-siapa nak menghina kita, nak menggunakan kuasa ini untuk memperkasakan ekonomi kita. Itu kena. Jadi kita perkasakan ekonomi kita supaya kita kuat. Kita tidak dihina oleh bangsa-bangsa lain ataupun agama lain ke, sebagaimana sebelum ini. Itu tak boleh lah, ini tak boleh lah, pakai tudung tak boleh lah. Ini benda-benda yang kita kena pegang. Jadi tak apa, kita marah pun tak apa, kita simpan dalam hati, tapi beli dan tak payah boykot kepada syarikat orang Islam, orang Melayu yang bayar zakat dan yang buat pun bukan dia. Jadi nanti kan kalau tutup kedai ni esok, ada masalah esok, kita juga kena tanggung nak buka kedai satu lagi. Jadi kita harap kesilapan-kesilapan ini harap dapat dimaafkan di musim puasa ini, dan kita lihat langkah baru. Dan saya yakin Datuk Feroz mungkin ada kaedah mana nak panggil, nak menghargai para pengguna yang mungkin tidak perasan ataupun tidak tahu apa yang dibuat oleh Datuk Feroz dan keluarga, ya, yang saya tahu beri barang, beli baju-baju untuk tadika sampai ke Australia, sampai ke mana pun mereka bantu, ya. Jadi saya amat berharap kita ambil teladan dari perkara ini, terutama peniaga-peniaga lain yang di luar sana yang dah kaya, yang dah berjaya, sebab orang kita juga, supaya berhati-hati. Dan selepas ini kita tak mahu. Kita mahu budaya yang ada adalah budaya yang membantu, budaya yang prihatin, budaya yang punya, ini new norm kita, ya. Kita bercerita pasal new norm. New norm kita untuk kita ubah negara kita menjadi sebuah negara yang berjaya. Bangsa kita bangsa yang berjaya selepas COVID ini. Dan saya yakin boleh sangat. Kalau kita katakan sekarang ni beli barang, sebenarnya kita tiap-tiap tahun kita membeli barang makanan saja, serai halia, manggis pun sama, apa benda lagi lah, ubi kayu ke, daripada kebanyakannya daripada Indonesia, Filipin dan Thailand. Jadi kita
baru ini yang kita nak ubah ni, kita ada kuasa mengubah, kita nak ubah, maknanya mungkin kita tanam halia. Jadi tak nak beli lagi halia dari luar. Biar halia dekat kita ataupun kat mall ke boleh beli halia. Dan kita nak buka keadaan ini supaya kita bersama. Kita nak buat macam mana, kita tak suka pun, dah darah daging kita cuba cari, kita cuba doa yang terbaik, dan akhirnya segala-galanya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal hanya Dia dapat menggerakkan segala-galanya. Okey. Jadi nampaknya yang itu okey ya, yang pasal Jekyll tu. Tapi kalau ada benda-benda yang nak komen, boleh komen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersatu, kita buat sesuatu untuk mengubah. Dan kita percaya mereka-mereka yang di luar sana yang hebat-hebat itu, mari bersama kita. Kita buat kempen, kita buat macam-macam benda yang prioritinya tinggi. Banyak lagi sebelum kita kadang-kadang nak mengajar mereka yang mungkin tak berapa diajar tu. Okey. Jadi satu lagi. Baru ini tak silap saya, Safwan, anggota polis kita telah berlanggar ataupun dilanggar oleh apa yang kita dimaklumkan seorang pemandu mabuk. Yang mana kita lihat ya, pemandu ini melanggar seorang anggota yang bertugas, doktor yang polis yang bertugas, dan sampai mati. Dan benda ini bukan pertama kali bukan pertama kali berlaku. Bagaimana anggota polis ke orang awam ke dilanggar oleh orang mabuk. Yang ini kita nak kena bersama juga ini ya. Kita nak kena bersama buat sesuatu. Contohnya saya dapat aduan juga dekat Gombak, kawasan Gombak, di mana beberapa kedai speed mart. Ini saya rasa kena lihat ya, yang menjual arak di kedai-kedai secara terbuka. Dan nampak macam tak ada undang-undang. Dan bila orang balik singgah, orang kita pun kadang-kadang yang tak berapa nak betul, memang dia beli juga arak. Jadi benda-benda seperti ini perlu diubah ya, diubah untuk memberi kesan kepada kedai-kedai setempat yang penduduknya orang Islam. Tak payahlah jual arak. Nak jual arak buat apa benda, tak ada sebab kita nak jual arak ya. Saya rasa macam ni ya. Okey, satu pasal arak. Lepas tu satu lagi, kita lihat juga berkaitan dengan kempen kita. Ini kempen virus buster kita. Ini PKP bersyarat ya. Di mana kita rasa adalah kita perlu faham ya. Kita masih lagi terikat dengan syarat-syarat PKP. Tapi yang lebih penting adalah kita nak menentukan yang keluarga kita selamat. Keluarga kita tidak mengandungi atau menjadi pusat sumber kepada pembiakan apa-apa jenis kuman. Pasal semalam, untuk maklumat, syarikat Muhammad Chan telah meminta ada pengusaha-pengusaha kita ni yang berusaha dalam menjadi usahawan virus buster ini untuk sanitizekan kedai dia. Jadi satu kedai dia telah disanitize, dalam proses akan disanitize yang lain semalam di Kelana Jaya, dan dua kedai Ali Maju pun semalam disanitize juga, dan masjid juga disanitize, masjid Abu Ubaidah. Jadi kita harap rumah-rumah kita pun boleh disanitize, dan tuan-tuan boleh memanggil perkhidmatan ini kerana yang penting adalah nak sanitize ni dia punya kos tak mahal. Orang nak sanitize sampai 50 sen, RM1 kadang satu kaki persegi. Yang ini yang dibuat oleh diorang ni dalam hanya 15 sen saja. Dalam satu rumah tu saya rasa dalam 300 tak sampai. Jadi untuk kita mempunyai keyakinan dan keselesaan, insya-Allah kita boleh ambil perkhidmatan ini ya. Saya bagi nombor sekali. Ini saja kita nak pastikan, dan tuan-tuan dan perempuan yang hendak berniaga pun boleh. Ya, kita boleh tengok dekat Facebook PPIM, nak berniaga pun kita boleh tawarkan peluang-peluang perniagaan untuk menjadi usahawan virus buster. Kalau tak ada modalnya tekun bagi, dan mungkin saya minta Jekyll pun mungkin tolong bagi ke, lebih kurang macam itulah, sponsor kita, bantu kita usahawan-usahawan yang hendak berniaga. Jadi itu satu, dan kita lihat peluang untuk kita berniaga ya. Yang diperlukan hanya sebuah motor dan peralatan yang akan disediakan. Sama ada kalau untuk area representatif ni, kira-kira satu perniagaan dalam tak sampai 5,000.
Dan kita perlu untuk setiap area, contohnya nak sanitize kereta, dan kita contoh kita nak Grab. Sekarang ni kita naik Grab, sebelum kita naik Grab tadi, orang yang ada kuman naik. Lebih kita naik, kita pula kena. Jadi kita nak Grab pun sanitize, public transport pun sanitize. Jadi satu peluang perniagaan, satu lagi yang nak mengambil perkhidmatan yang diperlukan. Orang-orang kaya apa benda tu, dekat yang majikannya ada menjaga pekerja. Jadi kita kena ada proses sanitization, yang ada setengah-setengah sanitization ni dia boleh tahan sampai 30 hari atau lebih, ya, daripada kuman, jangkitan kuman, atau kuman pergi je, kuman pun mati. Okey, itu satu lagi. Jadi satu lagi adalah berkaitan juga dengan e-hailing. Ini e-hailing. Cikgu, macam mana e-hailing, cikgu? Respon macam mana? E-hailing ni adalah ada dah 2,000 dah apply untuk menjadi ahli e-hailing. E-hailing ni pekerja-pekerja dalam industri e-hailing yang perlu diberi perhatian. Pasal kita tengok ada yang melanggar, ada yang sakit, ada yang tak ada siapa nak bantu pun. Insurans tak ada, apa benda pun tak ada. Jadi kita harap yang mereka ini terus mendaftar. Cikgu, macam kita cerita sikit pasal e-hailing ni. Nak daftar, nak kata orang, nak apa proses pendaftaran ni, cerita sikit cikgu. Pasal cikgu jaga, yang ni cikgu jaga, biar dia jaga anak-anak buah dia yang mengantar barang-barang yang walaupun nampaknya kecil tapi impak dan dia punya keperluan amat besar pada industri kita, terutama kerana semua adalah kebanyakannya orang kita, cikgu. Ya, Assalamualaikum. Semenjak kita buka pendaftaran untuk mendaftarkan permohonan bagi menjadi ahli Persatuan Kebajikan Pekerja Industri E-Hailing, ya, baru 3-4 hari lepas kita buka, dah hampir mencecah 2,000 permohonan untuk menjadi ahli. InsyaAllah hari ini pun ada pertambahan lagi melalui link yang kita bagi. Dan boleh PM cikgu sendiri, ya, 019 66 55 544, ya, 019 66 55 544. WhatsApp dekat cikgu akan bagi dia punya tata cara untuk nak mendaftar. Dan kebetulan seperti mana Tok Ki Beging yang ingin membuat pinjaman tekun, tak banyak lah untuk COVID ni, pinjaman COVID dipanggil lah, pinjaman COVID tekun, sekitar 2,000 saja untuk dibayar semula dalam masa 24 bulan, ya, ataupun 2 tahun macam tu. Dan tanpa charge, tanpa interest, ya. Tanpa interest. Ramai juga yang tanya. Dia datang, dia daftar pun kita bantu apa yang boleh. Dan download lah cikgu. Okey. Proses dia senang saja. Tekun sekarang dia tak dia untuk memudahkan dalam suasana ni, dia akan memudahkan supaya kita tak berinteraksi secara terus, semua melalui online. Di Tekun dia ada bila kita buka link yang cikgu bagi tu, dia ada link untuk borang COVID, ya, borang COVID Tekun ni, pinjaman ni, dan di situ semua secara online. Di situ kita kena masukkan maklumat peribadi dalam muka pertama. Muka kedua dia akan minta kita SSM, akan minta pendaftaran syarikat dan sebagainya. Dekat ruangan itu kita letak kita punya geran kenderaan ataupun perjanjian sewa. Ya, perjanjian sewa untuk kita melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan e-hailing. Jadi ada dokumen, ya, bersama dengan di ruang pertama tu tak silap ada IC, diminta image IC, kita masukkan image IC. Kemudian page 2 tu adalah berkenaan dengan perniagaan. Dekat perniagaan tu kita kena isi juga, tapi kita tak ada daftar perniagaan, kan? Tak apa, diberi kelonggaran untuk kita meletakkan kita punya geran kenderaan, motor, van, kereta, lori dan sebagainya, yang mana bekerja di dalam industri e-hailing ni, menjadi penghantar barang, penghantar parcel, makanan, termasuklah macam teksi itu kita hantar orang dan sebagainya pun termasuk juga. Jadi isi dua-dua borang tu, kerana prosedur dia mudah aja. Bila cikgu submit saja data-data peserta-peserta persatuan, ya, bila Tekun nanti akan cross check
pinjaman-pinjaman yang mana perujuknya merupakan Persatuan E-Hailing, PPM atau Malakat Mall kat situ. Jadi bila dia tally dengan kita punya data persatuan, maka itu di bawah rujukan kita. Begitu. Itu sebab kita kena isi 2 borang. Satu isi borang Persatuan E-Hailing, atau kita ringkasnya Tok Ki, kita panggil E-Hailing Malaysia. Yelah, tak kisahlah, jadi je lah Kita panggil E-Hailing Malaysia. kita nak jaga budak-budak kita ni yang Betul. bekerja keras, yang tak ada siapa nak tengok, kadang-kadang nak minta anak pergi sekolah pun tak tahu cara macam mana. Jadi kita kena sediakan ruang lah. Pasal dekat situ ada standby clubhouse kita lah, so to speak, insyaAllah. Betul, Tempat dia ya. rehat, tempat dia pergi semayang, ya. Dalam bila aduan yang cikgu terima, bukan aduan lah, macam mengadu jugalah macam tu. Kenderaan rosak, ada nak repair boleh, nak repair bengkel pun tutup, ada bengkel yang buka. Kemudian untuk dia nak membayar tu, dia nak kena buat kerja pun tak boleh buat. Jadi dalam keadaan suasana sangat sukar sekarang. Jadi kita faham perkara-perkara ni. Anda boleh terus isi dua-dua borang tu, borang E-Hailing Malaysia dengan borang Tekun, seandainya anda nak pinjaman. Ramai yang daftar dengan kita, lebih ramai yang tak perlu pinjaman sebenarnya. Mereka kata mereka tak perlu pinjaman. Yang perlu pinjaman itu, pastikan yang betul-betul memerlukan pinjaman itu, untuk kita bantu, ya, bagi ruang pada sahabat-sahabat yang betul-betul memerlukan sahaja. Yang agak boleh survive lagi, insya-Allah kita boleh sikit-sikit lagi survive tanpa apa-apa pinjaman macam tu. Ya, pinjaman selama 2 tahun tanpa charge ataupun tanpa interest, ya. Cepat daftar dengan sistem kita PM Cikgu, ya. Okey. Okey, jadi itulah kita harap yang e-hailing ni kita dapat apa ni kata orang, menggerak dengan segera, supaya membantu, kita dapat melindungi. Ni macam nak ya. raya ni macam mana. Jadi kita harap kita pun insya-Allah minggu depan kau ada sikit-sikit buah tangan, ya. Kita nak bagi kepada yang cikgu yang mendaftar tu. Betul, yang mendaftar itu kita ada sikitlah hamper, tak adalah mahal, tapi adalah buah tangan yang kita akan bagi. Bolehlah guna. Kemudian dia terbuka pada semua bangsa, ya, bukan pada, ya, ramai juga tanya tu, okay, ini Muslim saja, tak. Walaupun kita Persatuan Pengguna Islam Malaysia, tapi untuk bantuan kemanusiaan ni kita open for everybody. In fact, dalam Tekun juga dia ada option untuk berbagai bangsa. So klik bangsa kita. Untuk sing tu dia tanya, sebab tak ada sing, bubuh India lah kalau sing. Macam tu lah. Ya, begitu. Okey. Jadi ialah hari ni bermulanya apa? Kita punya PKPB. Cikgu dah keluar ni, nampak ni. PKP. Dia masih undang-undang, masih berkuat kuasa. Berkuat kuasa, ya. Kena berjaga. Cikgu kerja tak apa lah. Pasal kita tidak mahu benda ni merebakkan kembali penyakit ni. Pasal kita tengok di Jepun benda ini telah bangkit kembali. Dan jadi kita harap benda ini dapat dilaksanakan secara serius. Pasal kita tidak mampu untuk pergi sekali lagi. Second wave tu pengsan kita. Tak larat dah itu. Itu satu. Dan dua sedikit Toki nak komen pasal bank ni. Bank ni pasal banyak macam, tak lalu nak menengok laporan ataupun komen dekat kita punya site ni. Pasal orang terlalu marah kepada bank, ya. Sampai mungkin marah pada bank, tempias kepada Jekyll tu kot. Jadi sebenarnya waktu-waktu ni tak payah nak buat isu. Tak payah cari isu. Dia pun boleh bagi. Jadi tak apa. Itu saya kata kalau cari dulu pasal tu. Kena kontak. Ini tak sakit dah tu. Siapa namanya? Tak sakit. Dia sama ada Zafar juga tu. Ada, dia bukan pasal dia mungkin dah. Minggu ni ada 2 Zafar cari pasal. Okey. Jadi ini pasal bank pula ya. Pasal bank ya. Satu isu yang cukup besar. Pasal bank ni dah berpuluh tahun sejak merdeka pun dia tak pernah rugi sebenarnya. Dia rugi kalau kena tipu sama-sama dia. Ya. Maknanya tipu bilion-bilion. Tapi kalau dengan pengguna ni yang hari ini, yang terjadi hari ini ni, saya tak fikir dia pernah kita mampu nak menipu bank. Ya. Dan tapi yang paling penting adalah kita hendak pihak bank ini melihat diri mereka juga cikgu sebagai warga negara. Betul. Dia pun warga negara pula. Habis orang semua seksa dia nak elok aja, suka-suka hati dia aja. Mana boleh macam tu. Dan dia ni dah dilindungi oleh bank negara dah dulu daripada
dia orang panggil the overly protected species. Pusing kok mana pun dia orang menang juga tak kan. boleh lah macam tu. Kita di sekarang ni duit rakyat orang ramai letak kat situ cikgu. Bila orang ramai letak duit, maknanya duit ini duit orang ramai. Dia ada lesen, jadi dia adalah kesempatan dia. Jadi dia pinjam, kadang-kadang dia bagi pinjam tu berpuluh-puluh ratus atau kali ganda daripada duit yang dia ada. Pasal dia ada lesen. Kalau lesen bank keluar je surat, laku dah. Kalau saya keluar surat, tak laku lah. Kalau bank keluar surat, okey, saya loan you untuk 40 juta lulus. Surat tu dah boleh jajar dah. Dah jajar dah, jadi laku. Jadi ini yang kadang-kadang saya rasa pihak bank kena perlu melihat kembali. Maknanya sekali rugi ada masalah ke? Ada masalah ke cikgu? Sekali-sekala rugi Tak dan pun rugi tak banyak banyak. mana Dan pun pun. tak rugi banyak mana. Rasa tak menjejah pendapatan tahunan ni. Tak ada. Dia kata orang mungkinlah 10% tak sampai. Kalaupun rugi. Kalau tidak Kurang untung. kurang untung. Kurang Jadi benda untung. ni saya rasa kena lihat kembali. Pasal kita tak mahu para pengguna yang dekat bank ni, cikgu, saya yakin cikgu suka tidak suka, dekat bank duit cikgu ada paling-paling tidak akaunnya mati pun ada RM10. Mestilah ada. Mesti ada, tak boleh Berapa tutup juta kan? akaun? Berapa juta akaun? Rakyat Malaysia 30 juta. Okey, 20 juta. 20 juta kali duit jadi 40. 40 jadi 400 juta. Itu yang akaun RM10. Itu yang ada akaun RM1,000 tu. RM10. Maknanya dia kali 10 kali dengan 20 juta rakyat Malaysia. Cuba bayangkan. Jadi duit itu memang ada. Memanglah duit itu disimpan, akhirnya disimpan dekat duit yang tidak dikolek. Tapi sebelum itu boleh digunakan di roll apa yang perlu. Jadi saya rasa high time dah. Saya pun dah check dengan kawan-kawan bank, sama tambah-tambah bank-bank kawan-kawan yang dah macam terinsaf sikit lah dengan peraturan riba ni. Cukup komen lah. Nak taubat lagi ni. Taubat lah katanya. Tapi saya juga nak komen pasal yang perbankan Islam. Pasal perbankan Islam pun dengarnya nak dinaikkan adalah urusan pasal ikut akad dia berbeza tu. Dia ada lebih dah. Jadi itu pun tak boleh. Jadi saya harap pada CEO bank, saya tahu semalam ada meeting, saya pun tak dapat berita lagi. Maknanya supaya absorb lah sedikit kerugian tu, absorb lah. Tak ada benda. Kalau kita absorb, insya-Allah kita lagi rezeki lagi murah. Jadi kita harap perkara ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin supaya kita dapat menangani kesukaran hari ini yang kita lalui. Kita tak nak lepas, esok nak kena bayar. Betul. Ada lagi itu, lepas tu interest upon interest, tak bayar lagi interest, compound interest, pengsan, tak boleh. Dan kita takut pada kawan-kawan orang Islam sekalian ni, kita ingat je, jangan lupa riba ini kita seolah-olah berperang dengan Allah dan Rasul. Buat benda lain tak ada Allah sebut berperang pun. Jadi ini amat serius ya, amat serius. Jadi kita harap kita lihat kembali, dan bank pun tak perlu nak bersikap angkuh lah. Itu tak perlu. Maknanya dia bank, dia kena apa benda, orang lain susah dia tak payah susah. Tak boleh lah gitu. Kita manusia, kita rakyat Malaysia, kita kenali, dan dia juga citizen. Ni corporate citizen ni. Jangan citizen bank ni cuma charity-nya lebih kepada golf, charity-nya kadang-kadang yang tidak menyeluruh ataupun yang ada berprestige, sedangkan semua nak kena hidup je. Betul. Jadi itu satu benda yang kita perlu ingat bersama-sama kita. Jadi cikgu, apa lagi cikgu? Itulah cikgu, okeylah, sama-sama kita melahirkan rasa prihatin kita lah dengan membantu kawan-kawan kita yang memerlukan ya. Kalau bank, cara bank lah. Kalau kita secara individu, cara kita persatuan ataupun apa komuniti, lahirkan rasa prihatin. Dari info yang cikgu dapat, memang teruk lah tu. Memang susah betul orang. Jadi ini yang kita nak. Baru tadi sebenarnya kita baru balik tadi daripada penyerahan 10,000 beg di Masjid Abu Ubaidah ya, untuk diedarkan kepada mereka-mereka yang kata orang menghadapi masalah yang memerlukan. Dan juga cikgu, saya rasa minggu depan ni untuk e-hailing, kawan-kawan e-hailing yang daftar boleh pergi ambil roti ini di Malakat Mall ya. Minggu depan. Saya tak tetap hari, tapi boleh datang, semua datang tanpa apa-apa charge. Yang ada mie ada, roti ada, kek ada, ban ada, kurma ada. Datang ambil di Malakat Mall. Kita akan buat pengumuman ya. Jadi satu lagi saya nak juga maklumkan, kita sebenarnya, kita dengan program Zero Hunger ini ada keperluan
daripada permohonan daripada 90,000 keluarga di seluruh Malaysia. Jadi kita sekarang ini tengah mencari tabungan ya. Dan alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kita telah dapat mengutip saya ingat lebih kurang dalam 300,000 lebih. Total yang mana semualah. pun kita buat translate into barangan yang dibeli untuk diedar, dan hari-hari peredaran ini berlaku ya. 1,000, 2,000, 3,000 dan di seluruh Malaysia. Hari ini yang roti yang kita hantar, yang roti ini luar daripada KL. bukan keluar daripada yang kita ni bantuan lain ni. 90,000 zero hunger ni. Dan kita akan buat juga di tabung susu tak lama ni. Tabung susu untuk anak-anak. Masya Allah, memang perlu. Jadi, perlu. Jadi contohnya kita dah hari ini edaran kita di ke Slim River, Rawang, Bido, Kuantan, apa tu di mana tadi? Kedah Penang, sampai Perak. Yang artinya 10,000 tu diagihkan. Sini pun ada juga sikit je, macam di Asnaf di Masjid Abu Ubaidah Wangsa tadi dalam 700, dan keluarga-keluarga mungkin daripada anggota keselamatan juga yang juga menghadapi masalah. Betul, jadi sungguh. kita pun ada edar juga ya. Jadi kalau tuan-tuan ada kelebihan ataupun nak ambil kesempatan bulan puasa ini untuk menderma, bolehlah derma melalui tabung kita pun boleh. Maknanya urusan penghantaran semua dibuat sebaik mungkin ya, untuk menderma RM10 ke RM15 berapa yang ada ya boleh, untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan sedekah. Kerana cikgu, sedekah ni power ni gila-gila cikgu. Jangan kata kalau sakit, pertama sedekah dulu. Tambah pula bulan Ramadan ni, masya-Allah, berganda-ganda. Lepas tu kalau orang yang mati kiranya, kalau dia balik, yang pertama yang dia nak buat adalah sedekah. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada tabung perjuangan PPRM, tolonglah menyumbang supaya kita dapat membantu. Kita memerlukan lebih kurang 5 juta semua sekali. Yang kita pun tak pegang duit tu, kita uruskan untuk diedarkan oleh Angkatan Pertahanan Awam dengan kawan-kawan kita di beberapa NGO ya, termasuklah Ustaz Abid, Ustaz Firdaus ya, untuk bersama-sama bantu dan rancang untuk kita dapat uruskan dan keluar daripada keadaan ini yang begitu mencabar. Tapi kita harap pada lepas ini kita lebih teratur lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan luar sana, saya jemput jadi ahli Kopim. Saya juga jemput kalau free, ni dah buka ni, datanglah ke Malacca Mall. Boleh datang lah ni. Tak ada masalah, boleh datang, boleh beli barang, boleh tengok, boleh melawat, untuk beli barang-barang yang perlulah semasa ni kan. Jadi itulah. Jadi cikgu, ada benda lagi cikgu? Okey, keep safe, stay distant. Selamatnya saya nak ingat sekali lagi. Selamatkan diri kita daripada Akhtiar keselamatan ni dengan pembersihan cikgu. Kempen, maknanya kita akan lancarkan kempen kebersihan dan bebas kuman dalam masa terdekat ini ya. Dan kita nak, dan kita tak nak lagi lah kalau boleh kawan-kawan kita sengaja tempat sungai, tempat buang sampah, ini nak kena ubah. Jadi ini antara new norm yang kita nak create ni cikgu. Nak create supaya kita tidak lagi buang sampah. Bila kita tak buang sampah, kita punya jiwa akan menjadi lebih tersusun, disiplin, tak buat kerja pelik-pelik. Jadi yang kita nak tengok ni, supaya kita boleh melaksanakan tugas kita dengan kehidupan kita dengan terbaik. Amalan tengok Jepun, bersih aja pun dah maju, apalagi kalau di tahun suci. Tapi kita ni masalah bersih pun kadang-kadang terlepas, suci pun langsung kadang-kadang tak nampak. Jadi kita kena bersama-sama kuatkan diri kita, kuatkan semangat kita bersatu macam semangat yang tuan-tuan dan puan-puan ada sekarang ni, supaya kita boleh membawa kesan, supaya orang-orang boleh menghormati kita dengan kekuatan kita. Pasal kalau kita tak kuat, orang tak hormat. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kita marah, contohnya Tok Kim memang marah pada Cina-Cina ni, contohnya sebahagian Cina-Cina ni lah, yang yang contohnya angkuh, ataupun yang sombong, ataupun yang boikot kita, ataupun yang melakukan diskriminasi. Ya, kita memang terkesan dengan benda seperti ini, dan memanglah benda ini memang menyakitkan hati. Tapi sebenarnya kita tak payah nak marah sangat pun, pasal
kalau kita mempunyai masalah keuangan, antara bangsa kita pun akan timbul. Macam kalau ada orang yang miskin, dia pun tak berani nak kawan dengan cikgu. Pasal dia tu naik basikal buruk, gaji pun 1,000 je cukup je, nak berkawan pun nak gelak pun jenis lain, corak gelak dia kan. Jadi betul, orang miskin gelak lain, orang kaya gelak lain. Gelak dia punya tu lain sikit. Betul. Jadi itu kalau kita tengok apa ni cikgu, daripada sudut masyarakat, betul masyarakat tak ada masalah, tapi sebenarnya tak payah masyarakat pun, keluarga pun. Kalau keluarga ni engineer, lawyer dengan adik je, kerani je, dia akan berbeza. Jadi ingat je, kita gunakan peluang kita di Malakat Mall ke, di Malakat Mall pun boleh tiba apa ni, macam-macam barang apa ni boleh letak ya. Dan saya nak announce juga, saya takut terlupa ya, saya nak announce juga di Malakat Mall itu insya-Allah akan ada yang apa yang dipanggil sebagai ABC. ABC adalah Asnaf Business Center, yang kita nak kumpul seluruh asnaf satu Malaysia untuk letak barang kat situ. Yang kita nak peranan pusat zakat, apa di Baitul Mal semua sama-sama bantu. Dan asnaf akan dibayar macam cash lah. Ataupun bayar 70%. Bayar cepat lah. Bayar cepat. Pasal kita tak nak ada masalah mereka nak mencari sumber keuangan untuk membiayai perniagaan mereka. Ini cukup-cukup lah. Kita nak budaya baru ini bayar sebelum peluh kering cikgu, akhir cikgu. Jadi benda seperti ini kita nak sama-sama faham, sama-sama kita usahakan supaya kita tidak terus dihina dalam keadaan kita hari ini. Jadi kita ubahlah, kita jadi produktif, kita tanam. Jadi esok tanam punya barang pun sikit pun boleh letak kat Malakat Mall. Dan insya-Allah juga contohnya maklumat ya tuan-tuan, Malakat Mall ini kita dah buka dan di apa ni di Shah Alam section 24 dan satu lagi akan buka dalam minggu ni saya rasa. Tapi bukan mall ni lah, dia offline ordering center. Jadi order tempahan daripada Shah Alam kat sana. Dan insya-Allah dalam masa seminggu ni pun di Puchong akan buka satu lagi, yang mana di Bangi pun nak diserah kepada sesiapa yang hendak berniaga di situ, Raudah Grocer ya. Jadi kita berbuat apa saja yang boleh untuk membela hak kita, mengembalikan hak dan maruah kita dengan bijaksana ya. Jadi itulah saya harap kita mendapat sedikit manfaat ya. Mudah-mudahan cubaan kepada kita, kesabaran kita yang diuji di bulan-bulan di Ramadan ini dapat kita lepasi dengan keadilan yang pengamalan keadilan yang terbaik. Cikgu ada satu ayat Quran cikgu, saya tak ingat ayat apa maksud dia. Bacalah. Maksud dia, hendaklah kamu berlaku adil. Ayat tu yang berlaku adil, yang dia kata kalau berlaku adil walaupun ia melibatkan ibu bapa kita. Janganlah kamu bila menjadi saksi kepada Allah. Jadi benda ini kita tak nak dalam kehidupan kita seharian, kita tersilap berlaku tidak adil. Contohnya menghukum orang yang mungkin orang yang tidak bersalah. Macam cikgu, kalau cikgu buat tak boleh nak hukum adik cikgu. Betul. Walau muka sama. Ataupun cikgu tak boleh. Ataupun cikgu handsome sikit, tak payah tak boleh macam tu. Betul. Jadi itu sebagai peringatan kita bersama, gunakan kesempatan musim ini untuk kita mendapat yang terbaik, atur keluarga kita supaya boleh merancang yang terbaik untuk kita bawa bangsa kita ke era yang lebih berjaya. Dan memang cabaran kuat, tapi insya-Allah kalau kita yakin kita buat elok-elok, insya-Allah kita akan berjaya. Contohnya saya nak share sikit ya. Contohnya zaman dulu kita tengok setengah-setengah Baitul Mal, pusat zakat ke, dia akan bagi produk pada orang cikgu, pada asnaf. Tapi dia beli produk yang berasnya bukan orang Islam punya. Tak payah zakat pun. Tak payah zakat pun. Rotinya bukan orang Islam punya. Tepungnya bukan. Jadi hari ini kita dah tengok banyak orang beli dekat Malakat Mall, yang jual pun beras tu pun beras orang Islam, bukan peniaga orang Islam. Beras tu pun kilang tu pun kilang orang Islam. Jadi kita kena ubah macam tu. Jadi itulah kita rasa kita dah berkongsi. Ada apa benda lagi Taufik? Ana ada apa-apa? Cikgu? Nombor telefon repeat sekali cikgu. Okey, nombor telefon cikgu bagi mereka-mereka ingin mendaftar dengan e-hailing Malaysia 019 66 555 44.
Ya, boleh WhatsApp cikgu dan cikgu akan bagi information untuk berdaftar untuk dan juga untuk mereka yang ingin bantuan pinjaman tak banyaklah ya. Sebenarnya bantuan COVID ini 2,000 daripada Tekun. Zero interest, juga boleh PM cikgu akan bagi link dia dan bagaimana cara nak mengisi. Ada dua ruang pertama ruang peribadi, page 2 tu adalah ruang perniagaan. Kita muat turunkan kita punya grant kenderaan kita sebagai membuktikan kita ni adalah pemandu e-hailing. Kalau kita dah ada surat atau kad rasmi e-hailing lagi bagus, kita muat turun sekali dalam sistem Tekun tu agar pihak-pihak mereka mudah untuk nak memproses data kita ya. InsyaAllah proses mengambil masa dalam 2 minggu jugalah. Kalau siapa yang tak ada masalah tu lagi cepat daripada tu. Ya. Bagi nak membantu boleh terus membantu, bagi nak menyokong terus boleh terus menyokong, bagi yang ingin bantuan juga semua boleh melalui kita insya-Allah SWT. Dan jadikan kita di platform bersama. Ya, gunakan semua. Dan saya harap ya kita semua ni jadikan Kopim itu platform kita. Dengan hanya RM30 kita mendaftar, kita mempunyai satu organisasi yang dikenali seluruh Malaysia orang kenal dah. Maknanya kita ada share. Dan memang betul-betul kita ada share pun. Jadi kita nak gunakan ini dan juga platform untuk kita kalau nak boykot ke mana tahu satu yang perlu esok ataupun nak mengadu masalah. Jadi kita boleh berpakat. Kita nak sama-sama kita ini jadikan platform Malakat Mall ini iaitu melalui Kopim yang memiliki saham dalam Malakat Mall supaya kita sama-sama boleh bergerak melaksanakan agenda kita untuk menghantar cadangan, membuat perniagaan, apa benda pun yang perlu kita buat ya. Supaya ini dapat melambangkan kesepaduan kita rakyat Malaysia, orang Islam. Dan kita harap dengan adanya ini orang akan melihat dan orang tidaklah memandang lekeh kita ya. Jadi benda seperti ini saya rasa cukup baik. Dan jadilah pemegang saham secara rasmi dan bayar. Mungkin 100 sebulan akan mengubah nasib kita ya. Ini cukup luar biasa sebenarnya. Dengan modal yang sedikit kita dapat berubah dan kita akan menjadi pemegang saham. Ini bukan main-main. Nak buat berpuluh-puluh juta pun belum tentu, 100 juta pun kalau satu mall macam tu tak mudah. Betul. Nak siapkan mall begitu, nak adakan ini dan ini telah berjalan. Jadi gunakan kesempatan ini untuk bersama memiliki ni macam iklan hartanah tu. Ni dia punya je. Ni kita punya. Ni semua punya. Toki pun ada satu share je. Ni satu share. Daripada yang berpuluh-puluh juta tu kita satu share. Dan mana tahu kalau tuan boleh membantu, kita pun nak tuan mungkin jadi ALK duduk kat dalam bantu. Jadi kita nak semua kepakaran ya supaya datang bersama kita. Jadi terima kasih. Terima kasih. Dan Toki dapat nota daripada sini ni tambahan Malakat Mall Jaka pun minta maaf inilah dan dah ada tapi kita akan cakap secara rasmi. Terima kasih. Terima kasih. Ingat pesan Tok K, kalau kita kuat baru orang hormat. Terima kasih.